sejahtera. Okay, selamat pagi semua. Terima kasih Puan Ungku. Terima kasih Encik Amiruddin dan rakan-rakan semua. Okay, so saya harap semua sihat hari ini. Saya pula yang terbatuk pula. Kita teruskan dengan slot kita pada hari ini dengan pentaksiran alternatif. Okay, saya present sekarang. Okay, ini antara tajuk utama kursus kita semasa di Rexham, iaitu pentaksiran alternatif dalam pendidikan sains dan matematik sekolah rendah. Okay, antara objektif yang kita akan capai pada hari ini ialah yang terutamanya adalah untuk menghuraikan pentaksiran alternatif. Sebab itulah kita punya main course, dan sebelum tu dan kemudian saya akan tambahkan dengan sedikit kursus-kursus yang diberikan kepada kami sepanjang tempoh 4 minggu berkursus. Okay, antaranya Assessment of S and for Learning, PBL, IBSE, TIMSS dan PISA serta membina rubrik. Okay, saya akan cuba sentuh sikit-sikit semua bahagian ini nanti. Okay, we believe the primary purpose of classroom assessment is to inform teaching and improve learning, not to sort and select student or to justify a grade. Okay, sebenarnya kita nampak semacam sebelum ni kita nampak bila murid hari ke sekolah sahaja yang dinilai ialah bilangan A yang mereka dapat. Tapi sebenarnya itu bukanlah yang kita nak. Sebenarnya penilaian di sekolah ialah untuk guru-guru memperbaiki cara pengajaran dia dan murid-murid dapat belajar dengan betul. Okay, apa itu pentaksiran alternatif? Okay, ialah suatu pendekatan bukan tradisional dalam menilai prestasi pelajar. Okay, ini ialah dikeluarkan oleh Obersch and Associates pada tahun 2011 dan ia merupakan suatu alternatif kepada pengujian pensel dan kertas secara tradisional. Okay, ini tidaklah bermakna sekarang kita tak boleh gunakan pensel dan kertas. Maksudnya di sini ialah pensel dan kertas ini secara contohnya ialah soalan seperti soalan pilihan jawapan. Okay, ada A, B, C, D. Jadi pelajar just tick sahaja jawapan, jadi kurang menggalakkan pelajar berfikir. Itu adalah contoh pentaksiran tradisional dan sebab itulah digantikan dengan pentaksiran alternatif yang lebih menggalakkan murid berfikir. Okay, ni antara penilaian alternatif yang kita selalu gunakan. Okay, antaranya ialah projek, perbincangan secara maya. Mungkin macam bila PDPR ni, guru-guru akan menubuhkan satu kumpulan WhatsApp secara kecil di mana pelajar berbincang di dalam kumpulan. Okay, dan juga seminar, peta konsep, peer ataupun SES assessment iaitu penilaian kendiri dan penilaian oleh rakan sebaya, persembahan secara lisan, jurnal, portfolio serta e-portfolio. Okay, kenapa perlu penilaian alternatif? Sebab kita perlu menilai penguasaan dan mengesan perkembangan pembelajaran pelajar. Okay, di samping itu, ia mendedahkan pelajar kepada kemahiran pemikiran kritikal dan mentaksir pelajar dengan meminta pelajar untuk menyelesaikan tugasan terbuka yang mengambil tempoh lebih daripada satu kelas untuk melengkapkannya. Okay, dan ia juga sesuai untuk sekarang kita tahu murid ada pelbagai kecerdasan. Ada yang lebih kepada kinestetik, ada yang lebih kepada visual. Jadi guru perlu kreatif untuk memberikan kelainan kepada pentaksiran. Okay, ni ada 3 pendekatan untuk pentaksiran alternatif iaitu pertama pentaksiran portfolio, pentaksiran kognitif serta pentaksiran prestasi. Okay, apa itu pentaksiran kognitif? Ia mengukur kemahiran berfikir aras tinggi murid di dalam iaitu KBAT, penguasaan sikap dan kemahiran komunikasi. Seterusnya pentaksiran prestasi, pelajar perlu menunjukkan kemampuan mereka secara langsung menggunakan hasil kerja mereka dalam aktiviti tertentu, tertumpu kepada kebolehan pelajar untuk menerapkan pengetahuan, kemahiran dan pertimbangan. KI sekali penilaian portfolio, iaitu pelajar menghasilkan karya berbentuk proses dan akhirnya membentuk produk. Okey, di sini saya nak share salah seorang rakan sewaktu berkursus
dia mengajar di sekolah pedalaman di mana gurunya cuma 10 orang. Tapi pemandangan sekolahnya sangat cantik sebab ada sungai dan dikelilingi oleh hutan-hutan. Dan apa yang cikgu ini buat untuk menilai muridnya, dia membawa muridnya ke lapangan, membawa ke tepi sungai dan meminta muridnya menghasilkan satu folio. Dan folio itu bukan folio biasa-biasa, dia folio 3D. Yang bila kita buka nampak macam yang dihasilkan tu nampak seperti burung helang tu sedang terbang. Memang sangat kreatif. Walaupun budak sekolah rendah pun mampu menghasilkan karya yang sangat menarik bagi saya. Dan saya nampak ini keberkesanan penilaian alternatif ini. Di mana kita dapat mencokir bakat murid sejak dari sekolah rendah lagi. Seterusnya, ciri-ciri pentaksiran alternatif. Ia menyerupai situasi sebenar, sejajar dengan kehendak hasil pembelajaran. Pemikiran kritikal, menyelesaikan masalah, mempunyai evidence yang kukuh serta berdasarkan prestasi penguasaan murid. Sebenarnya amali makmal pun adalah salah satu contoh pentaksiran alternatif. Di mana guru boleh menggunakan storyboard untuk menceritakan apa yang berlaku sepanjang proses di dalam makmal. Ia ada satu kaedah yang digunakan. Dan saya nak bercerita satu lagi tentang satu konsep yang ditekankan iaitu konsep kartun. Kalau sebelum ni kita asyik memberi gambaran yang sangat fakta saja kepada murid-murid, tapi bila diberikan dalam bentuk kartun, murid nampaknya lebih tertarik untuk mempelajari sesuatu perkara. So kita tayangkan video ni sekejap. Assalamualaikum. Hai adik-adik, eksperimen mudah kita pada kali ini ialah telur terapung. Bahan-bahannya ialah 2 bekas berisi air, 2 biji telur, garam dan sudu plastik. Langkah pertama, sediakan 2 bekas berisi air. Kemudian, larutkan garam ke dalam bekas yang kedua. Seterusnya, masukkan telur ke dalam setiap bekas. Lihat apa yang berlaku. Okey, apa yang kita boleh kata tentang eksperimen tadi? Sebenarnya sewaktu berkursus kami membuat sendiri eksperimen tadi, tapi kami tidak menggunakan telur, tapi kami menggunakan buah orange dan buah anggur. Okey, dan kami membuat eksperimen itu sendiri dan memang bila di dalam air, garam, limau dan anggur itu akan terapung. Okey, sebenarnya jika kita melakukan aktiviti ini, di manakah bahagian yang sesuai untuk kita jalankan? Okey, ada pendapat? Bahagian apa Puan? Bahagian apa? Maksudnya sewaktu kita buat induksi ataupun sewaktu membuat penerangan atau sewaktu kita membuat refleksi. Bahagian mana yang paling sesuai sekiranya kita membuat eksperimen seperti tadi? Induksi. Okey, refleksi. Okey, lain? Induksi. Induksi. Okey, induksi. Okey, kenapa induksi? Menarik minat murid. Okey, bagus. To trigger thinking. Ya, critical thinking. Okey, lagi? Engage, IBSE, engage dulu. Ya, engage. Okey, dalam IBSE kita gunakan 5E lesson. Okey, engage. Ada lagi pandangan? Masa yang singkat. Okey, dalam masa yang singkat. Okey, sebenarnya
semua yang kawan-kawan jawab tu semuanya betul. Memang itulah yang memang kita gunakan. Selain kita hendak menarik minat murid, kita hendak memperkenalkan kepada murid tajuk yang kita hendak ajar. Okay, agak-agak tadi tajuk apa? Ketumpatan. Ketumpatan. Ketumpatan air. Ketumpatan. Okay, ketumpatan air di mana benda boleh terapung di atas air yang tumpat. Okay, well done kawan-kawan. Okay, tanya untuk diri sendiri. Okay, boleh kita teruskan kita punya PowerPoint? Okay. Okay, kalau saya laju sangat, mohon maklumkan sebab bila kita present kita ternampak orang. Okay, seterusnya antara yang kami diberikan, kenapa penilaian ni penilaian summatif dan formatif. Okay, kita ada dua jenis penilaian, summatif dan formatif. Okay, untuk formatif, okay, dekat situ ada semua perbezaan dia. Untuk formatif, ujian formal ataupun tidak formal untuk mengesan penguasaan dan kemajuan pelajaran. Maaf. Tujuannya untuk mengesan penguasaan kemajuan pelajar untuk membaiki kelemahannya serta merta. Aktivitinya ujian formal atau tidak formal semasa PNP. Okay, kita jalankan di dalam kelas. Untuk summatif pula ialah ujian untuk mengesan pencapaian dari sesuatu tahap persekolahan. Mungkin kita ada buat ujian akhir tahun contohnya ataupun SPM termasuk dalam penilaian summatif. Okay, boleh teruskan. Okay, apa elemen yang terdapat dalam penilaian formatif? Okay, yang pertama bergantung kepada budaya bilik darjah tersebut. Okay, jadi guru boleh mempelbagaikan dan mencari idea untuk memberi soalan bergantung kepada budaya bilik darjahnya. Okay, dan juga bergantung kepada kemajuan murid sebab setiap murid di dalam kelas ada kelebihan dan ada kekurangannya sendiri. Jadi perlu ada penilaian yang berbeza-beza ini. Okay, kemudian guru boleh memberikan pelbagai kaedah arahan. Okay, sama ada bertulis, secara verbal dan sebagainya. Okay, dan kami juga dibiasakan dengan pengajaran secara flip classroom, di mana flip classroom ini murid diberikan dahulu video atau apa-apa sumber dan murid mempelajarinya terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam kelas. Okay, dan cara flip classroom ini juga sangat sesuai dijalankan sewaktu PDPR ini. Okay, seterusnya prestasi dan penerimaan murid. Okay, kita tahu murid mempunyai pelbagai kecerdasan, jadi penerimaan juga tidak sama. Okay, dan pelbagai pendekatan juga diberikan untuk membuat penilaian formatif. Okay, secara sekarang saya tengok ramai cikgu telah mula memberikan pendekatan TikTok. Okay, kenapa TikTok? Sebab murid nampaknya lebih suka dengan sesuatu yang bersifat yang fresh dan baru. Jadi murid akan mudah terikut dengan pendekatan ini. Seterusnya ialah penglibatan aktif murid di dalam kelas. Okay, kita tengok satu lagi video. Emojis, online polls, virtual exit tickets, photos, and videos have become the new mainstays of formative assessment. They help ensure students grasp key concepts and stay on track with their learning. Pause your virtual lesson periodically for quick check-ins. Have students assess their understanding of a topic on a 1 to 5 scale. Give you a thumbs up, thumbs down emoji, or happy or sad face in a chat box to determine if they're ready to move on. Not all students process information at the same speed or like to share publicly during class. Create an online journal for each student using a virtual platform like Google Docs or Blackboard. After class, drop in reflection questions that probe their thinking and measure how well they've retained what you taught. To help students remember important ideas, have them summarize what they know about a topic in only 1 to 2 minutes, using a chat box, a virtual message board like Padlet, or by composing a 280-character tweet. To unleash their creativity, ask students to share what they know, using poetry, songs, drawings, or drama. Students can record themselves performing or photograph their work to share virtually. Assess students' progress and build relationships by assigning each student a virtual buddy for a week or pair off students at random.
Place pairs in breakout rooms and have them evaluate each other's work with a feedback loop. Or ask students to record themselves teaching each other a concept and then upload the file for you to review. You don't have to reinvent the wheel though. Many traditional formative assessments work well in tandem with virtual tools. Keep your list of tools short, and don't forget that sometimes a simple face-to-face conversation is still the best option. Okey, apa yang kita boleh ceritakan daripada video yang sama-sama kita telah lihat tadi? Okey, kawan-kawan boleh berikan sedikit ulasan? Project based learning. Okey, lagi? Beberapa kaedah pentadsiran. Hands on. Okey, lagi? Sebab saya tak nampak siapa respon. Masih lagi ada unsur face to face walaupun online. Ya, betul. Okey, lagi? Selain daripada itu? Elemen-elemen pentadsiran yang kita boleh guna dalam bilik belajar lah ataupun masa PPR ni. Okey. Okey, adakah kaedah tadi kalau kita jalankan dekat environment kita sesuai ataupun tidak? Boleh jugalah tapi secara live jugalah tu. Kena online. Okey, maksudnya secara berdepan, maksudnya guru kena berapa macam kita buat Google Meet saja, macam ni, betul tak? Okey, rasanya mungkin kita tinggalkan dulu video kita tadi. Kita sambung dengan okey, saya rasa kita semua memang dah gunakan semua ni dalam kelas. Assessment of as and for learning. Okey, so kita anggapkan slot pagi ni ialah ulang kaji sahaja. Okey, assessment for learning dan assessment as learning ialah formative dan assessment of learning ialah ujian summative. Okey, yang ni saya just takrifkan saja. Of learning penilaian akhir pembelajaran, for learning penilaian untuk pembelajaran dan as learning ialah penilaian sebagai pembelajaran. Okey, di sini saya telah ringkaskan kepada grafik. Assessment of learning, okay, dilaksanakan setelah proses pembelajaran selesai. Okay, lepas tu tumbuhan yang berbeza kepada murid antara yang lemah dan cemerlang. Okay, di sini bukan hendak membezakan murid tetapi ialah kaedah yang berbeza kepada murid supaya semua murid yang lemah dan yang cemerlang tidak ketinggalan untuk mengikuti pengajaran kita. Kemudian guru mengasingkan murid melalui markah yang diperolehi. Okey, di sini pun sama. Bukan untuk membeza-bezakan murid tetapi untuk memberikan intervensi yang berbeza bergantung kepada pencapaian murid. Okay, sebab bila kita mengajar dalam kelas, jika pendekatan kita adalah sama, murid yang lemah akan ketinggalan. Okay, seterusnya memperakukan pencapaian hasil pelajar di mana kita akan berikan grade dekat sini. Okay, kita boleh gunakan grade sama ada cemerlang dan seterusnya. Okay, seterusnya guru perlu bijak mentaksir supaya tidak ada yang tercicir. Okay, di sini yang saya sebutkan tadi. Kita tidak boleh mentaksir dengan satu kaedah sahaja. Okay, sebab tu kita kena pelbagaikan kaedah pentaksiran kita supaya semua murid dapat mengikuti apa yang kita ajarkan. Seterusnya, assessment for learning ini dilakukan semasa proses pembelajaran berlangsung. Seterusnya guru dapat meningkatkan prestasi dalam menangani kemajuan pelajar, feedback terhadap proses belajar murid, memantau kemajuan, menentukan kemajuan serta asas untuk melakukan penambahbaikan proses pengajaran. Okay, kerana dia dilakukan sewaktu di dalam kelas PDPC kita, guru terus dapat menilai kefahaman murid. Okay, jadi guru boleh terus perbaiki sama ada kaedah mengajar dia dan terus memberikan intervensi secara langsung kepada muridnya tanpa bertangguh.
Ini sama seperti tadi, cuma ini dalam bahasa Inggeris. Okay, apa peranan guru dalam assessment for learning? Okay, yang pertamanya, mengesan prestasi kemajuan murid. Seterusnya, mengimbangkan proses PDP, mengenal pasti keperluan pembelajaran pelajar tertentu, memilih dan menyesuaikan bahan dan sumber PDP. Semalam kita telah berbincang digital tool. Okay, jika mungkin kaedah yang kita gunakan secara chalk and talk dah tidak sesuai, so kita kena kreatif menggunakan digital tools untuk menyampaikan PDP kita. Okay, kemudian guru harus mencipta strategi pengajaran yang berlainan kepada murid yang berbeza, sama ada lemah ataupun di peringkat yang lebih baik. Okay, seterusnya meningkatkan motivasi dan komitmen dalam pembelajaran dan menyediakan maklum balas dan arahan segera. Okay, sekiranya dia nampak murid itu tidak yakin, dia kena perlu membantu murid tanpa bertangguh lagi. Okay, seterusnya ialah assessment as learning. Okay, ini boleh jadi self-assessment di mana murid menilai dirinya sendiri ataupun peer assessment di mana rakan menilai dia diri. Okay, melalui sama ada temu bual ataupun melalui tugasan yang dikongsi bersama. Okay, dia akan melibatkan murid secara aktif. Okay, seterusnya aktiviti ataupun latihan untuk mengukur keupayaan murid dilaksanakan semasa proses pembelajaran berlangsung. Okay, peranan guru dalam assessment as learning, okay, sebagai pemudah cara sahaja serta membantu pelajar membina matlamatnya. Okay, jadi dan ini ialah peranan murid. Membina objektif atau matlamat sendiri yang ingin dicapai, menggunakan strategi sendiri untuk menguasai sesuatu perkara serta menilai pencapaian sendiri. Okey, fikirkan kat sini. Okey, kalau katakan saya masuk ke kelas dan saya memberikan rajah ini, apakah pentaksiran yang boleh cikgu berikan? Okey, berdasarkan apa yang kita telah bincangkan tadi. Okey, boleh kita masuk ke Jamboard kita sekejap untuk memberikan mana? Okey, saya beri dua rajah, rajah pertama dan rajah kedua. Okey, saya beri masa 10 minit untuk kita sama-sama memikirkan apakah pentaksiran yang kita boleh berikan berdasarkan dua rajah ini sahaja. Nanti kita buka saya sharing Jamboard. Okay, saya share di kita punya chat box. Okay, so kita boleh masuk ke Jamboard kita. Okay, buka muka surat pertama dan dua sahaja dahulu. Okay, katakan untuk rajah yang pertama ni saya berikan contoh dahulu jika mungkin penerangan saya kurang jelas. Okay, daripada rajah ini kita boleh minta murid membuat satu folio kitaran makanan dalam sains. Okay, dan jika di dalam matematik, apa yang sesuai? Kita boleh kira jika untuk darjah 1, darjah 2 kita boleh minta mengira. Dekat sini ada pelbagai jenis haiwan. Jadi mungkin kita boleh masukkan aktiviti menambah, mengira, menambah, menolak, membahagi dan mendarab. Okay, so saya open kepada cikgu. Okay, 10 minit. Lepas tu saya minta rakan-rakan bentangkan. Boleh conteng dekat sini je. Ataupun kalau nak conteng di muka surat yang ke-5. Dekat sini pun tak apa. Matematik kak Tak kisah, boleh buat matematik atau buat sains. Kita pulang kepada bidang cikgu.
Boleh mula juga dengan rajah di muka surat yang kedua. Ni rajah ikan jerung. Yang ni kalau nak buat dulu boleh, tapi kita buat yang ni nanti Yang phase yang ketiga ni kita buat untuk aktiviti selepas ni. Buat yang phase 1 dengan 2 dulu. Siapa yang nak masak lauk kari ni? Nanti hantar sikit ke rumah. Pos laju. Pos laju. Kalau dekat area sini boleh hantar ke rumah Saya bagi alamat.
nak jadi kat Gary tu. Tak ada mana Gary tu. Ibu tengah present. Okey, rakan-rakan, saya rasa masa kita telah cukup 10 minit. Okay, so boleh kita ulaskan apa yang kita telah sama-sama buat di sini. Okey, untuk rajah yang pertama, di sini saya lihat ada sesuatu kelainan iaitu ada aktiviti lakonan dan nyanyian. Okey, ni idea siapa Boleh tolong bentangkan sedikit? Boleh tolong share dengan kawan-kawan? Okey, mohon maaf. Tak, Nisa yang tulis tu. Okey. Dalam sebut haiwan kan dia ada bunyi kan. Ya, betul. Jadi cikgu boleh gunakan kaedah nyanyian dengan bunyian binatang tu lah kan. Untuk menarik minat murid lah masuk ke tajuk haiwan, tentang haiwan ni lah dalam sains ke dalam maths at the beginning of the lesson tu lah. Okey. Macam tu lah idea. Jadi mungkin murid seronok kot nyanyi kan, masukkan bilangan kaki ke dalam lirik tu kan, membilang dalam nyanyian tu. Ataupun dalam lirik tu boleh buat juga hubungan mangsa pemangsa kan. Ideanya macam tu lah. Jadi dekat sini nanti kita nak mentaksirnya macam mana? Mentaksir So macam mana sebab kalau nyanyian ni dia just untuk mungkin bantu murid mengingat apa yang dia belajar tu lah dengan lebih mudah lah kan. Jadi kalau dia nyanyi tu boleh bantu dia ingat, nanti bila cikgu soal dia balik bagi soalan tu harapannya dia boleh jawab lah. Macam tu lah kan ideanya, maknanya berdasarkan nyanyian tu dia boleh buat bunyi tu balik ke, dia boleh sebut bilangannya ke dengan betul lah. Okey, baik. Nisa, terima kasih. Terima kasih. Okey, saya lihat di sini ada satu lagi aktiviti membina drama, betul tak? Ini di sini terus diorama, tapi saya rasa ni drama ni. Okey, siapa yang menulis ni? Diorama tu dia bukan drama. Oh, diorama. Okey. Diorama ni dia macam 3D kan, 3D model yang bila dia macam ada pentas, dia macam box. So dalam box tu dia ada haiwan ni lah. Murid boleh guna tanah liat ataupun dia boleh guna 3D mainan tu untuk susun lah, dia buat landscape dalam box tu. Maknanya dia cipta apa macam mini landscape dalam box diorama tu lah. Dia macam aquarium. Macam aquarium tu, betul-betul. Dia pilih lah dia nak landscape apa, padang rumput ke, hutan ke. Jadi bila dia pilih hutan, mestilah haiwan yang suit dengan hutan lah dia susun dalam tu, monkey ke, tiger ke kan. Kalau dia pilih landscape padang rumput, mungkin kat sana ada apa zebra ke, savana kan. Kalau dia pilih aquarium tu air, lautan mungkin haiwan yang sesuai lah. Jadi kat situ cikgu boleh taksir dan tanya dia lah mengapa dia
pilih landscape itu, apa ciri-ciri persekitaran ataupun haiwan di landscape itulah. So kalau dia topik mangsa-pemangsa, mungkin dia cerita berdasarkan diorama itulah nanti. Okey. Macam itulah idenya. Okey, menarik. Okey, lagi ada di sini mengelaskan haiwan menggunakan peta iting yang sesuai. Okey, yang ni pandangan siapa? Ni Bibi. Okey, Bibi. Okay. Saya tulis apa saya dah lupa dah. Mengelaskan haiwan guna peta iting yang sesuai. Okay, sebab I think tu Bibi ambil balik idea Banso lah, perlu visualize budak punya idea. Sebab pemikiran kita mungkin susah biar orang faham kan. Apa yang saya fikir, apa yang budak fikirkan, jadi dia jadikan bentuk visualize yang boleh kita faham, orang lain faham, kawan dia faham. Lepas tu boleh, kalau kawan boleh faham, kawan boleh lihat, kawan boleh nilai dan boleh berlakunya assessment as learning. Dan sebenarnya kita dah kebanyakan kita dah lupa kita ada alat iting yang kita beli berjuta-juta ringgit daripada luar negara. Jadi boleh kita gunalah dengan baiknya. Okey. Terima kasih Bibi. Okey, satu lagi ni ulat makan rumput. Memang hebatnya mata yang membuat ni sebab saya pun tak nampak ada ulat, tapi mungkin cikgu dia boleh ulas. Saya juga. Okey. Okey, jadi maksud Bibi ialah kita mungkin latih budak lihat kan apa yang tersurat. Dan mungkin kita pun boleh latih budak lihat apa yang tersirat. Janji mereka boleh bagi reasoning lah. Jadi kita latih budak bagi justifikasi, menakulkan apa yang mereka nampak. Jadi bagi ruang dan peluang untuk mereka luahkan idea mereka. Okey. Tahniah, terima kasih. Khususnya aktiviti nombor genap dan ganjil. Okey, jadi siapa mohon mengaku? Bisa juga tu ideanya kat situ ialah bilang. Contohlah dia bilang kaki ke, bilang mata ke. Jadi dari nombor yang dia dapat tu dia kelaskan lah yang mana nombor genap, yang mana nombor ganjil. Macam tu lah ideanya. Okey. Yang lain bukan tak bagus, semua idea menarik, cuma saya akan pilih secara random mana-mana yang saya berkenan. Okay, kita cuba pada page yang kedua, ada ikan jerung kita ni. Okay, kat sini ada mengira panjang, ada menganggar berat. Okay, saya nak ambil yang di sini, harga-harga ikan di pasar. Okay, macam mana cikgu nak kaitkan? Okay, siapa yang buat harga-harga ikan di pasar ni? Okay, rakan-rakan, siapa yang buat harga-harga ikan di pasar ni tadi? Saya. Okay, silakan. Okey, kan ada banyak ikan, ada jenis-jenis ikan di pasar kan. Macam mana kita nak bandingkan harga-harga ikan tu di pasar. Okay, kemudian kita ada mungkin kita ada harga ikan sebenar lah. Kemudian kita boleh bandingkan lah dengan apa yang mereka, sebab pelajar ni mungkin tak pernah ke pasar ke apa kan. Jadi dia tak berapa pastilah harga-harga ikan di pasar. Jadi kita boleh bandingkan dengan secara tepat ataupun kurang tepat lah yang mana harga-harga ikan tu yang berada di pasar. Contohlah ikan kembung semasa mungkin dalam RM7-8 kan. Sekarang dengan harga semasa mungkin dia boleh buat bandingkan harga-harga ikan tersebut lah dengan harga yang kita tahu. Macam tu lah lebih kurang. Okay, terima kasih. Good idea. Boleh saya tahu siapa yang bercakap? Oh, saya tak ada. Jasni. Okay. Terima kasih Tahniah. Okay, sebab kita kat sini kita pun boleh buat perbandingan. Okay, dalam matematik. Okay, saya nak pilih ikan yang mana sedap buat lauk kari. Okay, yang ni siapa yang tulis? Saya lah Kak, siapa lagi? Suhairi paling nakal. Okay, Suhairi. Okay, boleh tolong kaitkan sebab kita boleh juga kaitkan sebab tu. Ada je. Okay, cuba. Kadang-kadang kita kena libatkan pengalaman murid tu juga dalam PDP, sebabnya mungkin ada parent mereka ni dia orang makan ikan hiu buat kari mungkin mungkin, ataupun ada kat atas tu, nampak tak atas tu ada pari kat atas tu Jadi mungkin niat saya tu ialah kita nak melibatkan pengalaman murid. Kadang-kadang pengalaman murid itu membantu dia memahami kemahiran yang kita nak sampaikan, insyaAllah.
Okey, boleh. Sebenarnya boleh juga kita kaitkan. Okay, tanya. Sebenarnya satu idea yang di luar kotak sebenarnya bila siap ada kari dekat sini. So kalau ada kari tu sebenarnya kalau kita katakan keluarkan resipi dia, mungkin murid boleh belajar kuantiti ataupun isi padu. Boleh tak kita kaitkan? Contoh isi padu santan yang kita gunakan. Jadi kita dah kaitkan dengan matematik dan sains juga. Okey, saya nak ambil satu lagi dekat sini, menganggar berat. Okey, siapa yang mencadangkan menganggar berat tadi? Nisa. Okay. Maknanya berdasarkan haiwan punya saiz ni, dia anggarkan berat haiwan tu dengan unit yang sesuai lah. Contohnya tan, kg kan. Lagi apa? Gram, miligram ke kan. Jadi dia anggar agak-agak lah berapa yang sesuai lah. Dan kemudian cikgu boleh pergi Google, verify lah betul tak anggaran yang murid buat. Macam tu. Okey, boleh. Okey, nampaknya semua sangat kreatif. Jadi walaupun dengan satu gambar sahaja kita boleh melibatkan aktiviti matematik dan sains dekat sini. Dekat sini pun ada mengira panjang. Okey. Dan ada juga matematik penyelesaian masalah. Okey, saya berminat penyelesaian masalah dekat sini. Okey, ada siapa ya? Untuk penyelesaian masalah? Nisa juga tulis. Nisa juga. Cipta masalah yang mungkin berkaitan dengan haiwan-haiwan yang kat laut ni kan. Tak tahu nak cipta masalah macam mana sebenarnya main tulis je tu. Mungkin kalau selalu rutinnya bilangan tak tahulah macam mana ikan ke kan. Ada idea tak orang lain? Orang tulis je sebenarnya mesti boleh buat something ni masalah kat sini kan. Okay. Good idea juga. Okay, sekarang ni saya ada satu lagi peribahasa berkaitan haiwan laut. Mungkin peribahasa ni kurang berkaitan dengan kita sebab kita maths dengan sains, tapi why not? Okay, mungkin mohon bentangkan. Okay, siapa yang buat peribahasa berkaitan haiwan laut? Bukan Nisa kan? Tak, saya. Bukan. Okay. Okey, boleh tak macam tu lah saya cakap semua orang tu boleh lah ikan gelam, ikan duri tu kan. Ya. Jadi dekat situ murid-murid boleh buat daripada gambar tu tak kisahlah gambar laut ni ke gambar ikan ke kan. Boleh buat peribahasa lah, contoh lautan dalam, lautan api sanggup kurenangi ke, macam tu lah. Habis. Mulai macam dah sini hari ni. Itu kan. Macam tu. Itu daripada benda-benda yang Orang next dengar bahasa. Benda-benda yang nature tu sebenarnya kan yang macam kat lapangan kita boleh bawa ke lapangan ke luar ke kan. Buat pantun. Kita boleh buat pantun ke peribahasa lah melalui itulah. Itu dari segi bahasa lah. Okay, boleh. Good idea. Okay. Tania, okay, saya nak ambil satu lagi sebelum kita teruskan PowerPoint kita. Okay. Haiwan-haiwan pupus. Okay, saya akan ambil yang lain depan yang lain. Haiwan-haiwan pupus. Okay, siapa yang buat haiwan-haiwan pupus? Saya juga, saya. Okay. Sama, okey. Dekat dalam lautan kan, dulu kan lautannya juta-juta tahun dah wujud kan. Jadi jadi macam kita tengok shark ni, macam ikan jerung ni kan, telah banyak telah banyaklah dibunuh dan sebagainya lah, dibunuh kan. Jadi hidupan laut ni kita boleh minta kepada pelajar, murid-murid kita untuk senaraikan lah. Selain daripada haiwan ni, apakah haiwan di lautan yang kita nampak boleh pupus lah, yang dah pupus kita tak pernah jumpa kan. Dan juga tak pupus ataupun haiwan-haiwan lain yang kita tak pernah jumpa pun kita boleh juga kita buat senarai lah, suruh murid kita senaraikan haiwan laut yang kita tak pernah jumpa kan. Kot dia pernah jumpa ikan duyung ke kan, orang suruh cakap ikan duyung kan. Mungkin dia ada bukti ke, ada proof ke boleh tunjukkan. Ada video kan, nanti kita banyak tengok video-video yang ada berkaitan dengan ikan duyung dia ataupun haiwan lain lah yang telah pupus bila tahun dulu kita tak pernah tengok. Okay, good idea.
Okay, so mungkin kita tutup. Mana yang tidak dipanggil, mungkin selamat kali ini, tapi nanti kita ada lagi aktiviti. So kita teruskan dengan aktiviti. Okay, terima kasih atas kerjasama semua. Tahniah. Semua memberi idea yang sangat baik. Okay, kita teruskan dengan project based learning. Okay, ialah merupakan pembelajaran berasaskan projek, aktiviti penyiasatan mendalam tentang suatu topik dunia sebenar yang berfaedah kepada pelajar. Okay, ini ialah faedah kenapa mesti melaksanakan PBL. Okay, untuk membantu mempertekadkan amalan PNP, pelajar boleh bekerja dalam kumpulan, di dalam kelas, di kelas lain atau di negara lain. Okay, dalam keadaan kita sekarang memang tak mustahil sebab semuanya di hujung jari. Jadi boleh juga berkolaborasi dengan negara lain. Macam apa yang kami lalui di Wrexham, walaupun di rumah masing-masing tapi kami berkolaboratif dengan rakan di Brunei, di Indonesia, di Thailand dan di Filipina dan memberikan satu pengalaman yang berbeza buat kami. Okay, seterusnya membantu membangun dan menilaikan kemahiran serta mindset sebagaimana yang dikehendaki dalam dunia pekerjaan. Okay, saya rasa tak perlu baca panjang. Membantu merangka dan melaksanakan matlamat untuk sistem penilaian berasaskan sekolah. Okay, sekarang ni kita banyak buat PBD, jadi mungkin kaedah ni paling sesuai. Seterusnya membantu dalam melahirkan pekerja yang berpengetahuan. Okay, kebaikan pelaksanaan PBL. Okay, so antara kemahiran yang boleh murid dapat selepas melaksanakan PBL ialah kemahiran ICT sewaktu melaksanakan projek. Okey, kenapa ICT? Mungkin selama ini murid tak pernah menggunakan ICT tapi bila dia kena membuat projek sendiri, dia perlu mencari bahan-bahan di internet, di YouTube dan atau akhirnya dia perlu membuat satu persembahan melalui PowerPoint. Jadi inilah kemahiran ICT yang kita maklumkan. Okay, jadi murid dapat secara tak langsung, dia dapat bukan sahaja belajar ilmu baru tapi juga dapat meningkatkan kemahiran ICT-nya. Okay, seterusnya kemahiran komunikasi sewaktu sesi temu bual dan pembintangan. Okay, ada segelintir murid kita yang memang tidak mahu bercakap. Okay, lebih suka diam dan mendengar sahaja. Tapi bila kita laksanakan aktiviti PBL ini, hendak tak hendak murid ini terpaksa bercakap. Okay, jadi secara tak langsung kita akan meningkatkan kemahirannya. Seterusnya meningkatkan keyakinan. Sama seperti tadi, jika dia bekerja di dalam kumpulannya sewaktu melaksanakan projek, mungkin selama ni dia orang yang diam tapi bila rakannya memberi support dan guru pun memberi support dan dia akan keyakinannya akan meningkat secara tidak langsung dan akhir sekali yang penting memupuk semangat kerjasama antara rakan-rakan. Okay, seterusnya ialah problem based learning. Tapi itu problem based learning, okay, ya, meningkatkan pembelajaran melalui murid menyelesaikan masalah, berfokuskan kepada masalah. Murid belajar menyelesaikan masalah dalam kehidupan harian, okay, iaitu masalah yang berstruktur dan tidak berstruktur. Okay, seterusnya ialah arahan kendiri. Murid itu merangka sendiri apa yang ia hendak buat supaya akhirnya dia dapat menyelesaikan masalah itu. Okay, murid memantau kefahaman dan belajar untuk melaraskan strategi untuk belajar. Guru sebagai facilitator sahaja. Okay, ini yang dah sebutkan tadi, masalah berstruktur dan tidak berstruktur. Okay, yang berstruktur ini contohnya keluasan segi 4 tepat. Okay, jawapannya memang tepat. Okay, iaitu kita gunakan formula hasil tambah semua sisi ataupun hasil darab, maafkan saya, ialah bila luas ialah hasil darab dua sisi. Seterusnya masalah kompleks, apakah yang boleh anda lakukan untuk berjaya dalam kerjaya yang anda pilih. Okay, jadi soalan tak berstruktur ini ialah soalan yang tiada formula, semua bergantung kepada jawapan kita sendiri. Dan jawapan itu tak semestinya kita akan dapat apa yang kita hendak. Khususnya proses pembelajaran dalam PBM. Okay, murid digalakkan untuk bekerja di dalam kumpulan 3 hingga 5 orang. Okay, menetapkan matlamat pembelajaran, menetapkan aktiviti pembelajaran, murid berkongsi apa yang dipelajari di dalam kumpulan, kemudian menyemak semula masalah, menjana idea tambahan dan menolak yang tidak perlu berdasarkan pembelajaran mereka dan murid meringkaskan dan menghasilkan penyelesaian. Okay, dan kita juga sebenarnya boleh menggunakan pilar chart ini untuk proses pembelajaran menyelesaikan.
problem based learning. Okay, FILA. F ialah fakta, idea, L learning issue, isu yang hendak diselesaikan, dan A ialah action plan di mana akhirnya murid akan keluar dengan satu penyelesaian. Ini langkah yang sama seperti tadi. Okay, mesti mencari fakta bagi masalah dahulu. Kemudian idea yang dikumpul waktu pencambahan fikiran iaitu di dalam semasa di dalam kumpulan mereka berbincang. Jadi dekat situ masing-masing memberikan idea bagaimana untuk menyelesaikan masalah. Kemudian ambil isu pembelajaran untuk menyelesaikan masalah. Akhirnya membuat pelan tindakan dan akhirnya menyelesaikan masalah yang diberikan. Dan semuanya menggunakan soft skill. Okey, seterusnya. Untuk mengukuhkan kemahiran belajar, untuk mempelajari suatu prinsip, konsep dalam belajar menggunakan maklumat dan situasi, memperkembangkan kemahiran belajar, memberi hujah dan pendapat. Ini semua saya rujuk daripada Barrow and Tamblyn pada tahun 1980. Okey, ini pun sama. Untuk problem based learning, memperkembangkan kemahiran pelajar berintegrasi pengetahuan, menyediakan pelajar pada konsep pembelajaran sepanjang hayat serta menggalakkan pembelajaran kumpulan kecil. Okey, so rasanya mungkin kita boleh kembali kepada Jamboard kita tadi. Kita selesaikan soalan ini. Okey, kita selesaikan soalan di muka surat ketiga dan muka surat keempat. Okey, kali ini 5 minit cukup? Okey, rakan-rakan? Tulis jawapan ke apa? Boleh tulis jawapan dekat sini. Nanti kita bincang. Nanti siapa yang saya pilih untuk bentangkan, dia kena bentangkan. Tulis jawapan. Boleh juga tulis jawapan macam mana hendak mendapatkan jawapannya. Okay, contohnya macam 6 tambah 4, 210. Kenapa dapat 210? Apa alasannya? Tak kisah apa-apa saja. Mengikut pemahaman kawan-kawan. Slow internet dah, tengah loading lagi. Hujan lagi ke? Gamat, Tadi tutup lah pula. segamat hujan ni Kak Yan. Hilang. Tak terang benderang tapi dia dah close. Tinggal tak guna lagi. Oh, dah close. Link tadi ada lagi kan Kak Yan? Dekat chat box. Ada. Okey, jawapan salah.
Okay, kita dah bincangkan sekarang. Okay, kalau saya lihat sekarang ada beberapa respon. Okay, terima kasih kepada rakan-rakan yang telah memberi respon. Cuma kalau saya lihat berbanding first page dan second page kita tadi, respon di sini agak kurang. Saya mesti sedikit. Adakah kerana kawan-kawan takut untuk dipanggil untuk memberikan jawapan? Atau ada alasan lain? Sebab macam kurang sangat yang beri respon ni. Okey, tak apa. Saya akan pilih mana-mana dan kita akan bentangkan. Okey, saya nak minta rakan yang menjawab ini untuk membentangkan dahulu. X tambah Y tolak. Okey, mohon bentangkan yang ni. Siapa yang menjawab? Kak Nora tu. Okey, Kak Nora. Jadi sebenarnya kalau Kak Cita tengok perkaitan antara nombor yang depan tu dengan nombor yang belakang tu, yang kata kalau dah yang nombor depan tu X, 6 tu X contohnya dan yang 4 tu Y. Jadi yang nombor yang kat belakang tu hasil dia adalah X tolak Y dengan X tambah Y. Tapi kan bila kita guna tanda sama dengan, jadi itulah macam akak ni tak setuju sikit bila guna sama dengan ni sebab mathematically it is wrong. Jadi akak lebih suka guna anak panah ke apa ke untuk tunjukkan nombor belakang tu jadi apa. Itulah. Okay, terima kasih Kak Nora. Okay. Terus masuk formula Kak Nora. Sangat setuju dengan Kak Nora. Ya, orang matematik. Sebab kita dah biasa kan cakap budak sama dengan tanda sama dengan tu jawapan yang betul belakang. Jadi kalau ada sama dengan tu memang I tak setuju lah. So better guna arrow ke guna something else lah. Betul. Setuju. Okey, cuba kita cari yang lain. Okey, di sini ada digit pertama, ada beza antara dua nombor dan digit seterusnya adalah hasil tambah dua nombor. Okey, di sini jawapan siapa Bibi. Okey, Bibi. Rasa sama lah dengan penerangan Puan Nora tadi. Contoh kan, 64 sini kata sama dengan 2, 10 kan. 2 tu adalah hasil tolak 6, tolak 4. 10 tu adalah 6 tambah 4. Contoh dia punya pola beginilah. Okey. Cuba pantang sangat dengan persamaan yang digunakan. Itulah mereka suka buat soal macam ni tapi tak merujuk pada orang-orang matematik. Okey, yang memberi jawapan dia bukan kalau soalan macam ni dia bukan sahaja tanda sama dengan kan, tanda tambah tu pun tak betul kan? Betul tak? Sebab dia kalau tambah 40 saja. Dia dan kan 6 dan 4 arrow kepada 210, betul tak? Koma ke kan, koma. Koma ke. Okey. Holly kan tadi. Okey, yang memberikan tulisan jawapan salah ni apa alasannya? Sebenarnya memang kita tahu dia salah tapi cuba cikgu berikan alasannya apa? Kita nak tahu. Jawapan salah pun Bibi lah semua. Matematik memang semua salah ni. Ni jawapan pertama saya jawapan salah. Jawapan kedua baru saya nampak pola dia. Okey, terima kasih Bibi. Okey, yang menulis perkaitan nombor. Siapa yang menjawab perkaitan nombor? Rakan-rakan, siapa yang tak mengaku ni? Tak mengapa, jawapan kita semua betul. Ini kan semua pandangan sebab ini yang kita nak galakkan murid-murid di dalam kelas kita. Kita beri satu katakan macam ni, satu rajah dan kita minta murid memberi alasan seperti semalam Cikgu Bibi pun telah terangkan, kita tak nak murid memberi jawapan sahaja tetapi memberi reason. Sebab reason itulah yang akan murid, itulah yang sebenarnya murid belajar. Okey, dah hilang. Okey, tak apa. Kita masuk yang lain. Okey, yang ni pola 96, ada jawapan 96, ada jawapan 40, ada jawapan 8 kali 11 tambah 8 sama dengan 96. Okey, siapa yang nak share idea dekat sini? Ada 3 jawapan 96 dekat sini. Okey. Mohon rakan-rakan. Kak. Oh Kak. Ya.
Saya jawab 40. Okey. Kalau saya suruh budak tambahkan sebelah kiri dulu. 1 campur 4, 5. Tulis kat tepi 1 tu 5. Okey. 2 campur 5, 7. 3 campur 6, 9. 8 campur 11, 19. Betul Ya betul. Lepas tu tengok belah kanan. 5 tu campur dengan jawapan di bawah ni. Contoh 5 campur jawapan yang di bawah dia. 5 campur 7 dapat 12. Lepas tu dia turun ke bawah. 12 campur 9 dapat 21. 21 campur 19 dapat 40. Itu dia punya pola lah yang saya jumpa. Okey. Terima kasih Suhairi. Okey, yang jawab 96 alasannya? Siapa yang jawab 96? Tak mengaku So jawab tak apa, cikgu kita berkongsi idea dekat sini. Sebab kalau kita dapat bayangkan macam mana keadaan kat kelas bila murid, bila kita tanya semua tak nak jawab. Sebab tu semalam saya ada cadangkan bila kita menuliskan jawapan, kita tuliskan nama kita dekat sebelah. Jadi kita dapat tahu siapa yang menulis. Tapi saya tertarik dengan 96 ni sebab saya pun sebenarnya saya dapat jawapan sama seperti Cikgu Suhairi tadi. Tapi saya tertarik nak tahu macam dapat jawapan 96 ni. Jawapan kita tak sama-sama betul sebab ini idea masing-masing sebab kita ada alasan. Okey, pola 96. So kalau kita lihat 1 tambah 4, 5. Kita dapati kalau kita 2 tambah 5, 7. Yang kedua 7 tambah dengan dia macam statistik lah, sepadan bawah sepadan atas. Okey. Nampak macam tu. So 7 tambah 5, 12. So 3 tambah 6 adalah 9. So 5, 7, 9 untuk yang pertama. Tambah 12 ialah jawapan untuk baris kedua. So 9 tambah 12, 21. Okay? So 8 tambah 11. Yalah. So 8 tambah 11. So kalau kita ikut urutan, mungkin murid pun dia akan fikir selepas 1, 2, 3 mesti 4 tambah 7. Okay? Lepas tu baris bawah mestilah 5 tambah 8, 6 tambah 9, 7 tambah 10, akhirnya 8 tambah 11. Dan setiap hasil tambah itu akan ditambahkan kepada hasil tambah sebelumnya. Macam kita nak buat graph Ogif kan, tambahkan dengan kekerapan longgokan sebelum. Saya terbayang yang itu. So, sebab pola kan. So akhirnya kalau untuk 8 tambah 11, kita akan tambah nilai sebelumnya adalah 60. Okey. So, sebelumnya adalah 7 tambah 10, maka 17 tambah 60 sebutan sebelumnya. So itu jadi 96 lah. Okey. Kalau kawan-kawan sambung 3 tambah 6, 4 tambah 7, 5 tambah 8, 6 tambah 9, 7 tambah 10. So hasil tambah nombor tersebut akan ditambahkan dengan hasil tambah baris sebelumnya. So kita akan dapat 96. Okay. Oh, pening. Biasalah. Ini sorry aku pun tak fikir tak boleh. Saya lagi pening. Saya lagi pening puan. Tak apa. Kak Siti, saya. Saya Nura. Okey, Nura. Okey Nura. Tu Nura tu yang tulis 96 tu, yang antaranya 8 darab 11 sama dengan lepas tu 8 darab 11 tambah 8 sama dengan 96. Ini mungkin pandangan saya lah, saya daripada cikgu suara matematik suara rendah. Apa yang saya faham dekat situ untuk persamaan je lah. Contoh diberi macam 1 tambah 4 sama dengan 5, dia lebih kepada 1, kita tambah dengan 4 jadi 5 kita dapat tu, kita darab balik dengan 1. So saya dapat 5 lah, macam tu saya gunakan persamaan yang tu. Kalau boleh terima lah, sebab tu saya nampak pola dia lebih senang daripada yang tadi Kak Yan cakap dia sebab orang hebat at math kan. Saya tak nampak tu, panjang sangat. Jadi yang saya nampak sebab bila kita aplikasikan kepada setiap persamaan tu memang akan dapat lah bila kita gunakan bracket A tambah B bracket darab A, jawapan dia akan dapat persamaan yang jawapan yang diberilah. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih Nora. Okey, jadi sama jawapan kita tak ada yang salah. Okey, ada satu lagi dekat sini, A tambah
B darab dengan A. Okay, siapa yang boleh tolong jelaskan? Ni sama dengan Nora tadi ke? Ke Kak Yan punya formula yang Tak. bukan Kan yang A tambah B, 2 tambah 5, 7. 7 darab 2, 14. Tak dapat 12. Kan? 6 tambah 3, 9. 9 darab 3, 27. Dia tak ikat pola tu. Sebenarnya pola dia nombor ganjil di depannya nanti. Saya salah tambah tu. Sorry. Formula tu salah sebenarnya. Saya salah operasi. Sorry. Sebab kaya nampak. Sorry. Sebenarnya saya patutnya darab. 1, 3 ni kejap nanti saya betulkan balik Satu darab 4 tambah 1 dapat 5. 2 darab 5 dapat 10 tambah 2 nombor depan dia. 3 darab 6, 18 tambah 3. Lepas tu kan dapat 21. Jadi 8 darab 11. Betul tak Nura? 8 darab 11. Okey, 88 tambah 8. Oh, A darab B. Lepas tu tambah dengan A. Yang bawah tu. Tambah A. Yang bawah tu. Tambah A. Ni. Yang 8 darab 11 tambah 8 tu. Ya dah ada dah rasa 8 dah rasa. Sorry bila saya aplikasikan pada A dengan tukar pada Hajibat tadi saya termengong. Betul, A darab B. So 88 tambah 8. Terima kasih ketua unit saya. Abang ni kena belanja makan ketua unit awak Nura Saya kat office, ketua unit tak datang office. Okey, 10 PM lah. Bosan jalan-jalan. Okay, jaga diri yang kat office tu. Okay, sampai kat rumah pun jaga diri juga. Jangan asyik ke dapur je. Okay, so okay, saya rasa terima kasih rakan-rakan kerana memberikan kerjasama yang sangat baik. Kita habiskan pembentangan kita sedikit lagi. Okay, ni IBSE tadi saya dah terdengar Cikgu Suhairi dah ada sebutkan. Okay, ni pun sedang berjalan di tempat kita IBSE ni, Inquiry Based Science Education. Okay, pengajaran sains berasaskan inquiry berkait dengan PAK 21. Penting untuk memastikan murid betul-betul memahami apa yang dipelajari, menambah baik sikap terhadap pembelajaran dan meningkatkan keupayaan mereka untuk menggunakan apa yang dipelajari dalam dunia sebenar. Dan inquiry bermula dengan persoalan atau masalah dan diikuti dengan pemerhatian, penerokaan, penyiasatan ataupun eksperimen, membuat kesimpulan dan menjelaskan dapatan. Okay, pendekatannya berfokus kepada pemerhatian dan eksperimen. Guru membimbing, murid melaksanakan dengan pengetahuan sendiri. Seperti tadi, membuat pemerhatian, menyuarakan soalan, mencari maklumat, merancang penyiasatan, menganalisa dan mempersembahkan data dan akhirnya mengajukan jawapan. Okay, ada 3 fasa dalam pendekatan inquiry, iaitu pengenalan dan penerokaan, seterusnya penyiasatan, di mana murid mengumpul data di sini dan akhirnya persembahan. Okay, murid menunjukkan hasil penyiasatan dan keputusan. Okay, bagaimana menilai murid melalui pendekatan inquiry? Okay, dekat sini kat mana kita punya penilaian? Okay, ada sesiapa boleh beri pandangan? Okay, Dr. Noli. Semasa proses mencari jawapan tu, semasa pelajar menjalankan proses. Maksudnya semasa dia membuat inquiry tu lah. Okay, terima kasih Dr. Noli. Okay, ada rakan-rakan lain nak berikan pandangan? Inquiry dia nak kita kena boostkan dia punya prior knowledge dia. Okay. Dengan soalan-soalan. Kita boleh buat teknik penyoalan sebagai untuk kita inquiry dia ke arah prior knowledge ataupun kemahiran yang kita nak sampaikan pada hari itulah melalui teknik penyoalan. Boleh juga. Okey, terima kasih. Cara yang bagus juga. Okey, lagi rakan-rakan? Inquiry kan dia ada 5 proses kan? Cikgu Ayah betul? Ya. Dia ada engage,
Dia kan maksud ada satu adalah elaborate Explore, elaborate, Explain, explain. Jadi evaluate. melalui proses tu kita mungkin boleh mentaksir sama ada secara lisan ataupun bertulis berdasarkan kerja-kerja ataupun yang cikgu fokus pada 5 proses tu lah. Boleh? Okey, boleh. Okey, lagi. Pada pandangan saya yang inquiry yang ini, untuk dalam inquiry ini adalah jenis yang paling tinggi lah sebab dia terbuka kan, intelligent tu. Dia paling tinggi tu, dia bukan yang kita ada 4 jenis tu kan, pengesahan dan sebagainya tu, betul, terbimbing dan tu kan. Jadi ini paling tinggi open ni. Jadi bila open saya setujulah pandangan cikgu tadi bahawa kena ada guide sikit untuk pelajar, baru dia boleh pergi. Kalau tak dia jadi macam itulah. Sebab macam budak akan dekat guide, tidak ada dalam bentuk cerita berbual itu jadi akhirnya inquiry tak keluar ataupun ada bahan rujukan sampingan. Itu pandangan saya. So, ini pun untuk sekolah rendah, jadi memang masih memerlukan bantuan cikgu. Okey, terima kasih. Kita teruskan dengan slide kita. Okey, yang ni tim Setengah PISA, saya rasa kita ada pakar yang dalam sistem PISA ni, so saya tak perlulah sebutkan panjang-panjang. So kita ada pakar dia. Saya boleh go through je kat sini. Okay, TIMS untuk Matematik dan Sains Study. PISA pula Program International Student Assessment. Okay, TIMS setiap 4 tahun sekali. Nora, TIMSS. Kan TIMMS. TIMSS. SS. Science study, ya betul. Terima kasih kerana betulkan. Saya pun bila dah banyak-banyak buat slide saya pun dah keliru. Okey, terima kasih. TIMSS. Okey, terima kasih. Nanti saya betulkan slide saya selepas ini. Okey, terima kasih rakan-rakan. Okey, saya rasa saya tak perlu macam tadi kita ada pakar dekat sini. Okey, ni pula PISA. Okay, kalau dulu kita ada 3 domain, sekarang dah ada 4 domain. Betul kan kalau saya sit up? Okay, ni pula HOTS. Betul. Okay, dah betul kan? Sebab kita pun tengah buat sekarang untuk memang dalam proses dia. Tahun lepas kita dah buat PKL, tahun ni ada PKL yang siri 2. Okay, HOT ialah High Order Thinking Skill, di mana di atas dalam taxonomy ialah 4 yang teratas: Applying, Analyzing, Evaluating dan Creating. Okay, ni yang kita terlibat untuk HOTS, ada assessment, pedagogi, curriculum, co-curriculum, community support, resource dan capability building. Okay, sebenarnya dekat dalam kursus Rexham tu kita tak diajar untuk membina item HOTS sebab menurut syarah yang memberi maklumat tu, kalau siri untuk membina item HOTS memerlukan masa yang sangat lama. Jadi apa yang dikongsikan ialah dia memberikan contoh-contoh soalan TIMS dan PISA dan kami mengenal pasti subjek apa. Contohnya subjek kimia, subjek biologi dan sebagaimana, dan subjek biologi dan apa arasnya, sama ada aras analyze dan sebagainya. Jadi memang kami tidak belajarlah macam mana untuk membina items ni, cuma dia dicakap untuk menjadi pembina items HOT yang baik memerlukan imajinasi dan kreativiti, memerlukan disiplin dalam bekerja dan serta mengikut panduan untuk membina items tadi. Ada rakan-rakan yang nak tambah? Kalau tak ada kita teruskan. Berfikir di luar kotak tu penting. Berfikir di luar kotak Okey, kasih nanti saya boleh tambahkan lagi. Okey, siapa tadi yang memberi pandangan? Yusri. Muhammad Yusri. Okey, Yusri terima kasih. Okey, ni ialah 5A lesson plan tadi yang kita dah sebutkan tadi. Dalam IBSC memang ada 5A lesson plan. Tahun lepas saya berpeluang untuk mengikuti kursus IBSE di Johor Bahru dan memang saya nampak mereka menulis RPH dalam 5E. Okey, Kak Nora pun nampak kan Kak Nora? Betul tak Kak Nora? Sorry, apa dia Ayah? Dalam IBSE tahun lepas kita lihat mereka menulis RPH dalam 5E ni, betul tak? Ya. Jadi ini ialah yang pertama, yang pertama ialah engage. Biasanya kita gunakan sewaktu set industri. Seterusnya explore, di mana murid berpeluang untuk explore. Seterusnya, saya rasa macam saya tulis terbalik. Betul-betul. Lepas tu explain, murid menerangkan. Seterusnya elaborate dan akhirnya ialah evaluate. Okay, ini adalah 5E.
Okay, ni saya berikan contoh engage dalam 5E tadi. Macam kami sewaktu kursus kami banyak membuat amali di mana kami membeli peralatan sendiri dan kami membuat amali secara online. Maksud kami menyediakan peralatan di atas meja dan kami rakamkan dan kami bincangkan dengan pensyarah kami pada masa tu. Okay, dan sini ialah saya tunjukkan dulu engage. Kami isikan aktiviti yang sesuai. Kalau engage ni lebih kurang saya induksi, jadi kita masukkan apa yang menarik minat murid tadi. Macam tadi kalau kita nak mengajar daya apungan tadi, ketumpatan tadi, kita boleh masukkan eksperimen telur tadi. Dan dekat sini kita masukkan terus assessment yang kita nak buat kepada murid kita. Okay. Jadi dekat sini kita tak akan tertinggal satu pun assessment kita. Dekat sini eksperimennya ialah membina electric circuit. Okay, saya ada siapkan bahannya tapi mungkin tak dapat nak tunjukkan. Ini rapat yang kedua, explore. Okay, kita boleh go through je bahagian ni. Seterusnya explain. Ni contoh RPH yang saya tulis sendiri. Ini ialah bahagian elaborate. Dekat sini kita tuliskan apa, walaupun tak secara detail macam tadi, kita tuliskan secara khusus pentaksiran yang kita buat, tapi kat sini kita tuliskan to present. Bila murid membentangkan dapatan dia, dekat situlah kita menilai murid tadi. Jadi setiap bahagian kita ada bahagian untuk penilaian murid. Okay, seterusnya dekat sini evaluation, kami menggunakan Socrative test yang kita dah belajar semalam dan kelihatannya murid seronok sebab dia belajar benda yang baru. Dan seterusnya kita ialah soal jawab, murid membuat kesimpulan. Okay, ni rubrik kita dah belajar semalam macam nak buat rubrik dalam Rubista. Okay, mengapa perlu ada rubrik? Sebab kita jadikan dia sebagai panduan untuk pemarkahan. Kita gunakan untuk menilai prestasi, produk dan projek kita. Okay, ada 3 bahagian di dalam rubrik, iaitu yang pertama performance criteria, rating scale dan indicator. Okay, apa itu performance criteria? Ialah learning outcome ataupun criteria of process that student need to demonstrate. Contohnya state components found in an electric circuit. Okay, kalau rakan-rakan boleh, kita sengaja kita nak tambah-tambahkan ilmu kita, apa komponen found in an electric circuit? Cikgu Sains ada kan? Cikgu Yusri jawab. Ini saya tak pandai. Orang maths dia ambil. Ni kereta Jepun ni terus. Saya kalau kat rumah suruh anak lelaki dia apa-apa ni, mak dia memang out. Saya dengar suara puan tu ingat Latifah P. Ramli. Sebiji suara. Ya ke? Serak-serak gitu Betul-betul. Suara yang pasti tak akan dilupakan. Itulah unik. Apa dia tadi salah, ulang balik saya dah lost. Apa dia state components found in an electric circuit? Apa dia kalau dalam satu electric circuit yang ringkas, apa komponen yang kita boleh jumpa? Mentol. Okey. Mesti ada bateri. Mesti ada wire. Itu asas lah. Tak perlulah yang tinggi-tinggi macam ada rheostat ke apa, tak payahlah. 3 tu je. Mentol, wire. Elektrik kena ada baju sekolah. Bateri tu ada menghasilkan elektrik lah. Ada satu lagi kita gunakan Swiss, betul tak? Kita gunakan Swiss tak? Itu Swiss tu orang kata untuk macam precaution kalau kita ada masa dan sebagainya. Tapi kalau macam kat rumah budak-budak, setakat kalau bateri biasa tu tak payah Swiss, tak ada renjatnya. Pintal je. Tapi kalau kalau dia menggunakan power elektrik, of course kena ada lah. Jadi kena ikut level punca tu datang dari mana. Itu kat situ dia panggil kreatif budak tu. Tapi jaranglah kalau kita kat rumah kalau kat sekolah tu ada gunakan power yang besar kan, ada boleh adjust. Tapi kalau kat rumah bateri of course benda-benda simple boleh. InsyaAllah tak bahayalah. Tak adanya kejahatan arus elektrik kita dengar pada bateri berapa volt tu. Tak ada. Nanti kejung nanti. Tak ada, tak kata kejung ngarut bateri tu berapa volt je. Okay, sebenarnya
pengalaman saya bila menghadiri kursus Rexam ini, saya sendiri tak pernah bermain dengan peralatan elektrik, dan bila kami ada satu tajuk ialah electric circuit, jadi kami beli sendiri bahan-bahan dan buat sendiri eksperimen. Jadi itulah first time sebenarnya berkenalan dengan wire, berkenalan dengan mentol, berkenalan dengan mentol holder, dengan Swiss dan dengan bateri. Bateri tahulah, tapi maksudnya kegunaan dalam electric circuit tu. Tak cakap je dulu rumah saya banyak. Weh, bateri dah expired tak nak? Bateri apa dia? Bateri Tapi dah expired. habis tempo, expired dah lembut dah. Tak apa, mungkin Bet- Bateri jemur je Yusri. Pandai kau sama bila hidup Bateri kalau weak tu jemur. Nanti dia kuat faham. balik. Itu zaman bila hidup? Itu 80-an Zaman dulu punya tu. kehidupan. Betul kalau budak tanya macam tu kan. Bateri betul kalau tu dah weak konsep tu, tu. bateri dah lemah, dia jemur. Kenapa dia Betul, boleh ada betul current cikgu. balik? Bila cikgu jemurkan dia sebab tenaga daripada cahaya matahari, dia akan recharge balik bateri tu. Betul. Memang satu orang dulu, saya pun tak tahu yang mana ilmu dia dapat. Bila bateri tu dah weak, kita jemur. Mula-mula Pasang kita kat pelik radio. tau. Kenapa kena jemur pasang ada, tapi dia taklah bertahan lama, not long lasting lah. Tapi Ya. at least dia ada bantu. Rupanya bila saya buat, tengok-tengok baca memang tenaga matahari adalah boleh jadi rechargeable balik sedikit. Tapi tak 100%. Kalau nak tahan betul kena jemur setahun lah. Cuba setahun. Baik, beli yang baru. Okey, satu perkongsian sangat baik. Okey, terima kasih. Kita teruskan. Okey, ni ialah skala penilaian. Okay, kita boleh buat macam-macam cara untuk membuat skala. Kita boleh tuliskan skor kat sini. Kita boleh buat 4, 3, 2, 1. Bukan saja 4, 3, 2, 1 terpulang pada kita. Kalau kita nak buat sehingga 5 pun boleh 5, 4, 3, 2, 1. Malah kita boleh juga letak kosong sekiranya tidak menepati. Okay, ataupun kita tuliskan excellent, good, fair dan needs improvement. Ataupun memuaskan, tidak memuaskan, baik, sederhana dan sebagainya. Ini bergantung kepada apa yang kita hendak nilaikan. Okay, petunjuk. Puan, yang ini digunakan skala ni pada awal ke? Pada awal pun boleh Boleh, tak ada masalah. Sebab macam kami, bila kami buat hari tu, kami buat sewaktu engage. Kami ada gunakan skala. Okey, terima kasih. Boleh, dia tak isu. Kak Siti, saya nak cakap rasanya kalau skala ni memang kena mula dari 1. Kita tak boleh buat kosong. Walaupun budak tu salah semua pun kita kena bagi dia 1 sebagai effort. Maksudnya kalau dia menjawab, pasal kita guna skala kan. Kalau kita gunakan true or false memang boleh ada kosong lah. Tapi kalau dia pemarkahan berdasarkan skala memang kena mula dari 1. Okey, terima kasih. Macam mana Puan kalau contohnya kalau katakanlah tadi aktiviti tadi kan budak-budak tu dapat mengumpulkan komponen-komponen untuk membuat elektrik. Kita tak boleh kalau ikutkan pada waktu tu budak tu berfikirlah ketika thinking dia dah ada dah, dia tahu macam mana peralatan yang elektrik. Tak adalah dia ambil garam ke, dia ambil air ke, tak ada. Maksudnya dia tahu bila ada bateri, ada wire, ada bentuk semua benda tu. Jadi adakah kita boleh justifykan budak ni segi ketika thinking dia, kita nak skala permulaan tu, kita boleh nampak pada masa saya. Dia tak buat tapi kat situ sebenarnya budak tu sebenarnya memang dia faham sebenarnya sebab dia boleh menyediakan bahan yang betul. Okey, terima kasih. Terima kasih tadi siapa yang cakap ni? Dan Dr. Noli tadi. Muhammad Yusri. Okey. Terima kasih Cik Yusri dan Dr. Noli tadi. Sebab mungkin sebelum ni mungkin kami punya rubrik tu, yang pertama kriteria yang kami buat ialah murid boleh menjawab soalan yang kami kemukakan. Sebab tu kami letak kosong masa tu. Mungkin bergantung kepada apa yang kami buat lah. Ini saya tidak menafikan memang betul apa yang Dr. Nani cakap, memang betul, tapi mungkin yang saya cakap tu berdasarkan apa yang saya buat sebelum ni lah. So masa tu untuk kami punya rubrik yang kami guna untuk engage tu ialah murid boleh menjawab soalan yang kami kemukakan. Jadi bila murid memang tak boleh jawab langsung, kami letakkan kosong. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih atas perkongsian. Okey, boleh kita teruskan? Okey, sebenarnya kita dah sampai ke penghujung kita punya khusus untuk pagi ini. Inilah website Rexam. Kalau sesiapa ada masa bolehlah tengok sebab dekat dalam situ ada banyak eksperimen yang mudah-mudah yang kita boleh aplikasikan untuk kita share dengan cikgu-cikgu di sekolah kita nanti. Okey, terima kasih. Itu saja.
Cikgu Ayah. Ya. Boleh tak tadi rubrik kan memang kita galakkan kongsi dengan budak kan. Mereka tahu dulu kriteria yang memang galakkan kita share kan. Jadi dia tahu, jadi dia bersedia. Jadi apa yang kita nak nilai tu dia murid nampak dan kita kena tunjuk dengan dia lah. Okay, saya rasa tu Satu lagi saya nak share, skala ni kita boleh tanya budak dari macam contoh, okay, tajuk kita bagi contohnya electricity tadi kan. And then okay, apa kalau saya sebut elektrik kan, apa skala yang kamu boleh, skala 1 hingga 5 yang kamu boleh bagi pada cikgu. Tiba-tiba ada budak kata 1, 2 ke 1. Situ sebenarnya dah membagi poin kat kita sebagai guru. Apa yang kita nak sampai, kita punya klien depan kita ni kata duduk semua skala 1. Itu sebenarnya kita dah buat pentakdiran untuk budak dipanggil self-assessment untuk diri dia tentang elektrik. So kita tahu, budak kita semua 1 tentang elektrik. Jadi kan macam mana kan waktu tu, kita sebagai guru pula kena terus dengan suddenly, kena fikir dengan cepat apa kita punya cara kaedah sesuai untuk settlekan masalah skala budak kita tentang elektrik adalah 1. Kecuali dia kata semua 5. Macam mana pula aktiviti kita untuk budak yang dah 5 tadi supaya kita nampak tak adalah aktiviti yang rare-rare kan jadi bosan. Itu pada saya. Jadi skala ni sebenarnya secara kalau simple dia cakap, okey tentang satu tajuk berapa skala kamu tahu tandanya. Kalau kata 1-0 kita nampak secara umum apa sebenarnya klien yang kita depan kita ni kat mana duduk benda tu dia fahami untuk membantu kita dalam membuat assess for learning ataupun masa tu bahan mungkin kita boleh ubah suai sikit lah dan juga aktiviti yang kita nak jalankan. Itu pandangan saya lah, benda yang simple, yang mudah kita jalankan dalam murid darjah. Okey, itu pandangan saya. Terima kasih. Okey, terima kasih Cik Yusri. Okey, kawan Rawat ada nak tambah lagi? Okey, Bibi ada nak tambah apa-apa? Sekarang ini tak ada. Cuba dalam kursus matematik Bibi hadirkan, mereka sangat fokus kepada assessment as learning. Dia ada satu slot khas untuk as learning sahaja. Sebenarnya kita punya parking dalam salah satu alat PQ21 kan, parking lot semua itu memang satu alat untuk assessment as learning. Galakkan murid melibatkan diri dalam bab penilaian, pentaksiran, bab refleksi sendirilah. Itu je. Okey, terima kasih. Okey, ada lain-lain? Kalau tak ada, bolehkah kita tamatkan kursus kita, Pak Ongku? Okey, boleh. Suara tak jelas betul. Ya, suara tak jelas. Betul suaranya Puanku. Okey, boleh. Okey, Bibi, kita nak bergambar ramai-ramai tak? Okey. Jom lihat muka handsome dan cantik rakan-rakan. Dah habis ke? Belum, ada lagi. Tak apa, kita setiap sesi kita ambil gambar. Oh, ingatkan dah habis, baru nak joget dah. Lagi 2. Oi. Kejap, touch up. Tak betulkan tudung. Touch up. Suhairi dengan saya sama je baju gelap baju tak apa ni. Touch up lip gloss. Okay, fine. 4, 3, Belum lagi. 2. Bibi, ada lagi yang belum ready. Ada yang belum ready.